Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Saya Wazna Fakriana Osman. Berita-berita utama malam ini. Tempoh kutipan tabung kemanusiaan rakyat Palestin di Gaza 2023 dilanjutkan sehingga 18 Julai 2024. Peningkatan indeks bahan api galian dan kimia menyumbang peningkatan volume ekspor negara. Qiyamul Ramadan dianjurkan bagi meraih ganjaran pahala berlipat ganda pada 10 malam terakhir bulan Ramadan yang penuh keberkatan. Dianjurkan oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama dengan kerjasama Jami' Asri Hasanil Bolkiah. Acara diadakan awal pagi tadi di masjid berkenaan. Antara yang menyertai Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pihin Datuk Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Qiyamul Ramadan diisikan dengan sembahyang sunat tasbih berjemaah, bacaan wirid serta doa sembahyang sunat tasbih diikuti bacaan doa munajat dan doa peliharakan Sultan dan negara Brunei Darussalam. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Sungai Besar dan Majlis Perundingan Kampung Sungai Besar lewat petang tadi mengadakan Majlis Khatam Al-Quran, Tahlil dan Doa Arwah Sekampung. Majlis berlangsung di Masjid Kampung Sungai Besar. Bacaan surah Al-Fatihah beramai-ramai dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Majlis juga diselajurkan dengan penyampaian derma anak-anak yatim dan ibu-ibu tunggal serta golongan kurang berkemampuan. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Kilanas petang tadi mengadakan majlis khatam Al-Quran bagi majlis bertadarus tiap-tiap malam di bulan Ramadan. Hadir Yang Berhormat Pihin Datuk Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, selaku penawang satu ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Kilanas, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Majlis diselajurkan dengan penyampaian derma kepada 10 anak yatim. Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei, Perbadanan Taim dan anak-anak syarikatnya, Insuran Islam Taim Holdings Sdn Bhd, Darussalam Holdings Sdn Bhd dan Stesen Minyak Taim Sdn Bhd mengadakan Majlis Tadarus Al-Quran. Berlangsung petang tadi di Masjid Kampung Penabai, daerah Tutong, turut diadakan penyerahan sumbangan kepada Dana Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadi Billah untuk anak-anak yatim. Hadir Yang Berhormat Pihin Datuk Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, selaku pengerusi Lembaga Pengarah Perbadanan Taib. Majlis diteruskan dengan penyerahan sumbangan kepada 13 anak yatim dalam kalangan keluarga warga kerja Perbadanan Taib serta 16 anak yatim dari kawasan kampung berkenaan. Majlis diteruskan dengan penyampaian sumbangan derma kepada Dana Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadi Billah untuk anak-anak yatim yang disempurnakan oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, selaku Timbalan Pengerusi Perbadanan Taib.
Dalam menyemarakkan lagi bulan Ramadan dan memperingati peristiwa Nuzul Al-Quran, Kementerian Pertahanan pagi tadi mengadakan majlis memperingati Nuzul Al-Quran di Surau Ad-Difa, Bolkiah Garrison. Hadir yang berhormat Pihin Datuk Dahlan Raja Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Majlis dimulakan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan diteruskan dengan ceramah khas bertajuk Al-Quran Pedomanku yang disampaikan oleh Dr. Haji Ahmad Baha bin Haji Mokhtar, penceramah undangan dari Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Ceramah antara lain menekankan kepentingan dalam mempelajari kitab suci Al-Quran. Juga hadir Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bol Hassan, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Juga mengadakan sambutan memperingati Nuzul Al-Quran, Universiti Brunei Darussalam UBD dengan mengadakan beberapa majlis pagi tadi di Masjid Universiti UBD. Majlis dianjurkan oleh bahagian hal ehwal pelajar universiti berkenaan. Hadir Pengarah Dr. Muhammad Iskandar bin Pengarah Haji Putra, Pemangku Penolong Naib Chancellor UBD. Majlis dimulakan dengan khatam Al-Quran diikuti dengan tadabbur Al-Quran khas bertajuk Bagaimana Insan Universiti Berinteraksi dengan Al-Quran. Pengisiannya tadabbur antaranya menggalakkan umat Islam untuk rajin dan istiqamah membaca Al-Quran bagi mendapatkan kelebihan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Sempena ulang tahun ke-95 penubuhan syarikat minyak Brunei Shell Sdn Bhd BSP, semalam diadakan majlis doa kesyukuran di Berkshire Hall, Royal Brunei Polo and Riding Club. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua. Pengisian majlis ceramah khas dan penyerahan sumbangan kepada 39 anak yatim. Orang ramai dinasihatkan untuk menggunakan perbankan digital dengan bertanggungjawab dan sentiasa memastikan keselamatan maklumat pribadi dan kewangan masing-masing. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Tempoh kutipan tabung kemanusiaan rakyat Palestin di Gaza 2023 dilanjutkan selama 3 bulan lagi sehingga 18 Julai 2024. Pelanjutan tersebut adalah bagi memberi peluang orang ramai untuk meneruskan aktiviti-aktiviti amal dan sumbangan derma kepada rakyat Palestin di Gaza. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Berkenaan memaklumkan pelanjutan tersebut adalah pada menjunjung titah berkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Pelanjutan tempoh kutipan kali kedua juga mengambil kira situasi pertempuran yang berlaku di Gaza yang semakin meningkat dan rakyat mengalami kebuluran dan malapetaka manusia. Sekaligus bermakna bantuan kemanusiaan masih sangat diperlukan. Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 disediakan oleh kerajaan sebagai platform bagi orang ramai untuk menyumbangkan derma berbentuk keuangan bagi membantu meringankan beban serta penderitaan yang dihadapi oleh rakyat Palestin di Gaza. Setakat 3 April 2024, hasil kutipan tabung adalah lebih RM3,264,000 dan sejumlah lebih RM1,399,000 telah digunakan bagi penghantaran bantuan kemanusiaan ke Palestin secara airdrop dalam bentuk paket makanan yang siap sedia untuk dimakan. Oleh itu, baki tabung setakat 3 April sebanyak lebih RM1,865,000. Brunei Darussalam Central Bank BDCB mengambil perhatian mengenai rakaman baru-baru ini yang mendakwa pemindahan dana tanpa kebenaran daripada bank akaun seorang individu yang telah tular di pelbagai platform media sosial di negara ini. BDCB sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa serta pihak berkaitan dan akan bertindak sewajarnya untuk mengurangkan sebarang impak kepada pelanggan bank dan sektor keuangan secara menyeluruh, memastikan kestabilan keuangan negara Brunei Darussalam dan menjaga sistem keuangannya adalah keutamaan BDCB.
Ini termasuk memberi keyakinan dan melindungi kepentingan orang ramai. Dalam memenuhi mandat tersebut, BDCB melaksanakan dasar-dasar dan langkah-langkah untuk mengukuhkan pengurusan risiko dan kawalan dalaman bank-bank dan institusi-institusi keuangan. Dengan peningkatan penggunaan teknologi di dalam sektor keuangan, BDCB menekankan kepentingan terhadap keperluan untuk mengenal pasti, menilai dan mengawal risiko-risiko yang berkaitan dengan teknologi. BDCB tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap mana-mana bank dan institusi keuangan yang melanggar undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh BDCB. Pada masa yang sama, BDCB memohon kerjasama orang ramai untuk menggunakan perbankan digital dengan penuh bertanggungjawab dan sentiasa memastikan keselamatan maklumat peribadi dan keuangan serta melindungi peranti pintar mereka. Orang ramai boleh menghubungi isu pengguna keuangan BDCB di talian 838 0007 pada waktu pejabat atau email fci@bdcb.gov.pn jika aduan yang dihadapkan kepada institusi keuangan tidak diselesaikan dengan sempurna atau membuat laporan dengan pasukan polis di Raja Brunei sekiranya mereka telah menjadi mangsa aktiviti penipuan. Indeks volume ekspor negara Brunei Darussalam meningkat bagi suku keempat tahun 2023. Menurut Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik, Kementerian Kewangan dan Ekonomi, mengenai Indeks Perdagangan Barangan Antarabangsa tahun 2023, indeks volume ekspor naik 11.3%. Ia disumbangkan oleh peningkatan pada indeks bahan api galian 12.2% dan bahan kimia 0.3%. Indeks nilai unit ekspor pula mencatatkan penurunan sebanyak 16% bagi tempoh yang sama berbanding tahun 2022 sekaligus menyebabkan penurunan jumlah nilai ekspor kepada RM4,457.4 juta berbanding RM4,537.1 juta. Penurunan indeks nilai ekspor terutamanya disumbangkan oleh indeks barang-barang keluaran kilang diikuti bahan api galian dan bahan-bahan mentah tidak boleh dimakan. Indeks nilai unit impor mencatatkan penurunan 5.5% berbanding tahun sebelumnya, menyebabkan penurunan jumlah nilai impor daripada RM3,237.2 juta kepada RM2,972.7 juta. Penurunan disumbangkan oleh bahan api galian, bahan kimia dan jentera dan kelengkapan pengangkutan. Indeks volume import suku keempat tahun 2023 pula meningkat 4.1%. Ia disebabkan oleh peningkatan indeks jentera dan kelengkapan pengangkutan diikuti barang-barang keluaran kilang dan bahan kimia. Indeks perdagangan barangan antarabangsa menunjukkan perubahan nilai unit dan kuantiti komoditi import dan ekspor di negara Brunei Darussalam dalam tempoh tertentu. Laporan penuh boleh didapati melalui laman sesawang JPES di eps.mofi.gov.bn. Bulan Ramadan merupakan bulan tarbiyah yang mengajarkan sifat ketekunan dan ketelitian dalam beribadah, sama ada secara zahir atau batin. Bulan Ramadan juga mengajarkan sifat-sifat kehambaan yang terpuji seperti tawaduk, khusyuk dan ikhlas, beramal ibadah hanya dengan keimanan dan mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Perkara tersebut antara yang terkandung dalam khutbah Jumaat bertajuk Bulan Ramadan, Bulan Tarbiyah. Dengan berlalunya Ramadan dalam beberapa hari sahaja lagi, marilah sama-sama kita berazam untuk meneruskan beramal ibadah di bulan-bulan lain sebagaimana kita beribadah di bulan Ramadan dengan memperkemaskan ibadah yang wajib dan memperbanyakkan ibadah yang sunat. Di bulan Syawal yang bakal menjelang ini, kita teruskan melakukan ibadah sunat dengan melakukan puasa 6 di mana pahalanya menyemai dengan puasa sepanjang tahun. Puasa 6 ini boleh dilakukan secara berturut-turut atau berselang hari. Di penghujung Ramadan ini juga, janganlah dilupakan kewajipan membayar zakat fitrah untuk diri sendiri dan juga untuk orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita.
Sesungguhnya mengeluarkan zakat itu adalah salah satu dari rukun Islam yang 5 yang wajib kita tunaikan. Majlis-majlis keagamaan giat diadakan pada minggu terakhir bulan Ramadan. Kemarin pasukan polis Diraja Brunei PPDB mengadakan majlis khatam Al-Quran di Surau Polis Gadong. Hadir Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Polis PPDB. Pada majlis tersebut, 47 peserta lelaki dan 17 peserta wanita menyertai majlis berkenaan. Persatuan Nurul Islam Daerah Brunei dan Muara dengan kerjasama Bahagian Pembangunan Mu'allaf, Pengupayaan Mu'allaf, Pusat Dakwah Islamiah dan disokong oleh Takmir Masjid Kampung Belimbing juga mengadakan majlis khatam Al-Quran. Majlis berlangsung lewat petang kemarin di Masjid Kampung Belimbing, Jalan Subok. Hadir ahli majlis mesyuarat negara. Melaluinya dapat menggalakkan para saudara mu'allaf untuk menyedari akan keutamaan dan mustahaknya mempelajari membaca Al-Quran dan juga menanamkan keimanan yang kukuh. Sementara itu, 55 anak yatim kawasan rancangan perumahan negara Kampung Rimba lewat petang kemarin menerima derma dalam majlis khatam Al-Quran. Majlis diungkapkan oleh Jawatan Kuasa Takmir Masjid Universiti Brunei Darussalam UBD. Acara diisikan dengan sembahyang asar berjamaah, bacaan khatam Al-Quran dan takhtim. Hadir Awang Haji Asminat bin Haji Cucu, pemangku penolong pengarah Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama. Dana Pengaraan Muda Mahkota Al-Muhtadi Billah untuk anak-anak yatim Dana menerima sumbangan keseluruhan berjumlah RM18,000 daripada Kedutaan Besar Republik Rakyat China di negara Brunei Darussalam. Majlis diadakan pagi tadi di Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Jalan Jerambang. Sumbangan disampaikan oleh Tuan Yang Terutama Xiao Jianggu, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam, dan diterima oleh Dr. Deng Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Rancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar di Kementerian Pembangunan selaku pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Dana. Petro Vietnam Drilling and Well Services Corporation menganjurkan majlis sungkai bersama dengan kerjasama Persatuan Siswaza Wanita Negara Brunei Darussalam. Turut mengendalikannya Arnold Zoe Wonderland. Di majlis tersebut, Tuan Yang Terutama Tran An Vu, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Persekutuan Republik Sosialis Vietnam ke negara Brunei Darussalam menyerahkan sumbangan kepada kanak-kanak dan keluarga mereka. Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB melalui Unit Kerohanian Bahagian Hal Ehwal Pelajar mengadakan majlis Ihya Ramadan dengan pengisian majlis khatam Al-Quran dan iftar jama'i bagi warga Kupu SB. Majlis diadakan di Dewan Tarbiyah Kolej Universiti berkenaan. Mengetuai bacaan surah Al-Fatihah, Profesor Madya Dr. Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani, Rais Kupu SB. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sumbangan barakah Ramadan kepada 29 mahasiswa-mahasiswi Kupu SB. Pelbagai pengisian kegiatan dalam program Ihya Ramadan termasuk tadarus dan tadabbur Al-Quran setiap malam sepanjang bulan Ramadan serta iftar jama'i. Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA melalui Fakulti Pengurusan Pembangunan Islam dan Fakulti Ekonomi dan Kewangan Islam menganjurkan program Terima dan Kasih Ramadan for Raya Donation Drive. Program selama 8 hari itu memberi peluang kepada orang ramai memberi sumbangan berbentuk pakaian-pakaian yang masih lagi boleh digunakan pakai kepada golongan yang memerlukan. Pengagihan akan diadakan pada 7 April ini bermula pukul 10 pagi hingga 4 petang di Gimnasium UNISA dengan membawa beg kitaris muda. Program tersebut disokong oleh Hand for Hand BN sebagai sebahagian daripada program khidmat masyarakat UNISA. Sudah menjadi kebiasaan menjelang tibanya Hari Raya Aidilfitri, persiapan giat dilaksanakan dari segenap aspek.
Antara persiapan yang dilaksanakan termasuk menambah keindahan ruang tamu atau halaman rumah dengan hiasan bunga hidup. Beberapa peniaga bunga hidup di sekitar tamu bunga Gadong ketika ditemui mengongsikan setiap kali penghujung bulan Ramadan, gerai bunga antara yang menjadi tumpuan orang ramai untuk mendapatkan pelbagai jenis bunga hidup. Hiasan bunga hidup juga mampu menceriakan suasana dan emosi selain menarik perhatian tetamu yang datang berkunjung. Bunga kertas yang paling banyak dimaukan pelanggan lah. Kalau bunga jenis bunga hidup-hidup ini banyaklah juga orang-orang Ketania ini menggemarinya untuk hiasan. Tidak heran lah tiap tahun macam customer permintaannya macam tanah. Kalau hari raya lah, kebanyakannya untuk perhiasan di rumah, kadang-kadang untuk buatkan untuk dalam bilik. Jalan-jalan ke tamuan ni mencari bunga untuk hari raya pula. Sebab apa bunga hidupan ni kadang-kadang kalau ketani pelihara, ni orang nampak seringnya bah. Cari bunga-bunga je lah untuk hari raya ni lah. Tahu lah hari raya ni baru kan terpeduli sedikit lah. Bunga-bunga sama untuk bertanaman ni juga. Last Jumat Ramadan ini dia turun melihat kan. Itu membalilah tertariklah yang warna terang-terang atau. Persatuan Saudara-Saudara Baru Daerah Tutong Pesatu lewat petang kemarin tidak ketinggalan mengadakan majlis khatam Al-Quran. Hadir Dayang Zikri Naidah binti Haji Mat Dikir, Ketua Unit Dakwah Daerah Tutong. Acara dimulakan dengan majlis khatam Al-Quran yang disertai oleh ahli-ahli persatuan berkenaan. Majlis diselajurkan dengan pengagihan beras fidyah kepada asnaf fakir mu'alaf dan penyampaian derma kepada anak-anak yatim dalam kalangan keluarga mu'alaf di daerah Tutong. Kumpulan Tausiah Al-Jawahir petang kemarin mengadakan majlis khatam Al-Quran bersama kumpulan Muslimah Az-Zahra dan kumpulan Haji Mayalin. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, penolong pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Majlis diteruskan dengan penyerahan derma kepada anak-anak yatim. Juga mengadakan majlis khatam Al-Quran lewat petang kemarin Print Plus Sendirian Berhad. Hadir Lembaga Pengarah Print Plus Sendirian Berhad, lebih 60 kaki tangannya menghadiri majlis berkenaan. Majlis bertujuan menerapkan amalan membaca Al-Quran di samping mencapai hasrat menjadikan negara zikir. Brunei Darussalam Arbitration Centre Berhad BDAC mengadakan kempen derma Ramadan bertujuan memberikan bantuan kepada golongan yang memerlukannya. Sumbangan yang diserahkan merangkumi barang-barang makanan asas kepada beberapa keluarga di negara ini. Penyerahannya disempurnakan oleh ahli-ahli, lembaga pengarah-pengarah, pihak pengurusan, pegawai-pegawai dan kaki tangan BDAC.